Hello everyone, Assalamualaikum semua. Hai, saya harap semua berada dalam keadaan baik. Terima sekali kepada calon-calon yang akan menduduki SPM iaitu kohort 2020. Okey, ingat tak pada video lepas cikgu ada ceritakan tentang aliran STPM. Okey, aliran STPM ada dua. Pertama aliran sains dan yang kedua adalah aliran sains sosial. Okey, video lepas kita dah cerita tentang aliran sains. Untuk video kali ini kita nak berkongsi berkenaan dengan aliran sains sosial. Okey, jom kita saksikan apa mata pelajaran dalam bidang sains sosial. Tengok ya. Okey, untuk mata pelajaran dalam bidang sains sosial kita ada pengajar am, bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa Tamil, bahasa Arab, literature in English, syariah, usuluddin, sejarah, geografi, ekonomi, pengajian perniagaan, seni visual dan kesusasteraan Melayu komunikatif. Kita pergi kepada mata pelajaran yang paling utama, iaitu mata pelajaran yang wajib diambil kepada semua calon STPM yang mengambil aliran sains sosial, iaitu mata pelajaran pengajian am. Okey, kalau anak-anak murid tengok dekat sini, dia akan berada dalam semester pertama, kedua dan ketiga. Setiap semester akan mempelajari silibus yang berlainan. Contoh semester 1 kemahiran belajar dan Malaysia kekal berdaulat. Semester 2 alih bentuk komunikasi, Malaysia maju dan sejahtera, dia ada kerja khusus. Semester 3 kita ada alih bentuk komunikasi dan juga Malaysia dan negara luar. Okey, alright. Okey, apa keistimewaan kalau kita ambil pengajian am ni? Okey, pertama kita dapat memahami dan peka kepada perkembangan dan cabaran perubahan dalam semasa persekitaran negara dan sejagat. Kedua, memahami dan menghayati sistem pemerintahan negara dan tadbir urus yang baik. Yang ketiga, mengaplikasikan pelbagai ilmu untuk menyelesaikan pelbagai masalah berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Okey, apa prospek kerjaya dalam pengajian am? Kita boleh jadi peguam, guru atau wartawan. Okey, kita pergi kepada subjek yang kedua. Ini subjek pilihan. Yang tadi pengajian am ini adalah subjek wajib. Okey, subjek pilihan yang seterusnya adalah bahasa Melayu. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita akan belajar sejarah dan perkembangan bahasa Melayu, semantik, fonologi, wacana, pragmatik, morfologi, retorik dan ada kerja khusus. Untuk bahasa Melayu pula, apa keistimewaannya? Okey, kita dapat memahami, menginterpretasi dan mengulas kandungan bahan bacaan tentang pelbagai bidang. Kedua, memahami, memilih dan menggunakan kosakata mengikut konteks dan gaya yang sesuai. Yang ketiga, mengembangkan sesuatu idea secara tersusun, padat dan meyakinkan sama ada secara lisan ataupun tulisan. Okey, prospek kerjaya pula. Kalau calon ambil mata pelajaran bahasa Melayu, boleh pergi kepada bidang penyiaran, pendidikan, pengurusan sumber manusia, bahasa dan kesusasteraan, periklanan, pengurusan korporat dan penerbitan. Itu bahasa Melayu. Kita pergi yang ketiga, bahasa Cina. Subjek pilihan, bahasa Cina kertas 1, bahasa Cina kertas 2 dan bahasa Cina kertas 3. Okey, kita tengok pula apa keistimewaan. Bila kita belajar bahasa Cina, kita ambil bahasa Cina, kita dapat menguasai percakapan berbahasa, memupuk daya perkembangan bahasa, meningkatkan pengetahuan pelajar tentang kesusasteraan Cina. Dari segi prospek kerjaya, boleh pergi kepada bidang pegawai tadbir diplomatik, editor bahasa, wartawan, penterjemah, guru dan juga pensyarah. Okey, seterusnya bahasa Tamil. Pilihan yang seterusnya bahasa Tamil.
Penerangan ringkas berkenaan dengan bahasa Tamil. Bahasa diiktiraf sebagai bahasa klasik yang mempunyai pelbagai khazanah ilmu dan sastra. Usia bahasa Tamil ini ialah 2,600 tahun dan bukti menunjukkan bahasa Tamil telah muncul sekitar 600 sebelum Masihi. Memiliki tata bahasa yang unik dan nilai sastra yang tinggi. Prospek kerjaya: guru atau pensyarah, pegawai perkhidmatan awam, juruhebah radio atau televisyen, juru bahasa di mahkamah, penterjemah, pegawai polis, pegawai bomba, pegawai immigration, wartawan dan juga penulis skrip. Itu adalah bahasa Tamil. Kita pergi kepada bahasa yang seterusnya. Pilihan bahasa yang seterusnya adalah bahasa Arab. Ada semester 1, semester 2 dan semester 3. Kalau kita lihat dari semester 1 kita akan belajar 2 sahaja silibusnya. Semester 3 kita akan belajar 3 dan semester 3 kita ada kemahiran bahasa, pemahaman dan pertuturan, tata bahasa, fungsian saraf dan nahwu, teks sastra dan kita ada ujian lisan bahasa Arab. Apa pula keistimewaan kalau kita ambil subjek bahasa Arab? Kita dapat menguasai tata bahasa dan laras bahasa Arab serta mengaplikasikan bahasa tersebut dalam pertuturan, pembacaan dan juga penulisan. Yang kedua, kita dapat memahami teks Arab yang didengari dan dibaca dengan baik serta merumuskan isi-isi penting. Yang ketiga, menulis dan mengolah idea dalam bahasa Arab dengan gaya bahasa yang betul. Apa pula prospek kerjaya dalam bahasa Arab? Pegawai takbir diplomatik, penterjemah, editor bahasa, guru bahasa, wartawan dan juga pensyarah. Tadi kita lihat pengajian bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil dan bahasa Arab. Kita lihat pilihan yang seterusnya adalah literature in English. Dari segi ringkasnya, silibus literature in English ni dia memahami pelbagai aspek budaya dan bahasa Inggeris, membina keyakinan untuk mendekati pelbagai bentuk dan penulisan baru dalam bahasa Inggeris. Ketiga, untuk belajar bukan sahaja memahami aspek bahasa tetapi memahami nilai estetik dalam bahasa Inggeris. Ini literature in English. Prospek hala 7 untuk ijazah sarjana muda yang ambil literature in English. Inilah yang ada ni di BA Language and Linguistics. That's early childhood education, communication, English study, interpretation and translation, English language for professional, English language for professional communication. Pilihan mata pelajaran yang seterusnya adalah kesusastraan Melayu komunikatif. Subjek ini terdiri daripada 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah penghayatan karya, bahagian yang kedua sastra dan pembangunan, dan bahagian yang ketiga kreativiti, pengurusan dan multimedia. Untuk aspek penghayatan, pembelajaran berfokus kepada analisis teks prosa dan puisi Melayu, analisis sastra dan pembangunan ditelusuri melalui teks karya agung dan novel terpilih. Aspek kreativiti, dia memberi fokus kepada penulisan kreatif, pengurusan multimedia dalam sastra. Kita lihat pula apa keistimewaan subjek ni. Keistimewaan untuk subjek sastra Melayu komunikatif. Pertama, kita dapat mengaspirasikan karya kesusastraan, menghuraikan konsep sastra dan pembangunan berasaskan teks sastra pilihan, menghasilkan karya kreatif, menyunting karya kreatif, menguasai prinsip pengurusan dalam organisasi sastra, memahami ilmu pengurusan dalam karya dan mengaplikasikan elemen multimedia dalam teks sastra terpilih. Untuk prospek kerjaya,
boleh pergi kepada bidang penulisan dan komunikasi, bidang pekeranian dan pentadbiran, bidang industri kreatif, bidang keusahawanan dan bidang perkhidmatan. Okey, itu dia kesusastraan Melayu komunikatif. Okey, seterusnya kita lihat pula pilihan yang seterusnya adalah pilihan mata pelajaran syariah. Okey, kalau penggal pertama kita akan belajar pengajian fiqh. Penggal kedua usul fiqh dan kaedah fiqh serta ada kerja khusus, dan di penggal yang ketiga adalah ayat hakam dan hadis hakam. Okey. Belajar akan lebih jelas bila di sana nanti akan mendapat maklumat yang lebih jelas lagi. Okey, alright. Okey, apa keistimewaannya? Pertama, menggunakan pengetahuan dan kefahaman dalam bidang pengajian fiqh, usul fiqh dan kaedah fiqh, ayat hakam dan hadis hakam untuk memahami hukum syarak. Mengeluarkan hukum syarak dari sumber yang disepakati atau tidak disepakati bagi menyelesaikan masalah yang berbangkit. Yang ketiga, mengaplikasikan kaedah fiqh dalam penentuan hukum. Seterusnya, membuat rumusan dan penilaian tentang isu dalam bidang syariah, menganalisis isu berkaitan dengan sesuatu ayat hakam dan hadis hakam, dan seterusnya melengkapkan diri dengan kemahiran yang diperlukan dalam proses pembelajaran sepanjang hayat. Okey, prospek kerjaya dalam bidang syariah boleh menjadi guru, wartawan, pegawai Hayat Islam, peguam dan juga imam. Okey, kita tengok pula subjek lain, iaitu subjek usuluddin. Pilihan yang seterusnya adalah usuluddin. Okey, untuk subjek usuluddin, setiap semester akan belajar silibus yang berbeza. Okey, semester pertama kita akan belajar ilmu tauhid. Semester kedua ulum Al-Quran dan ulum Al-Hadis, dan semester ketiga adalah ilmu mantik. Okey, apa keistimewaan untuk subjek usuluddin? Okey, subjek ini memfokuskan agar pelajar dapat menguasai pengetahuan dan memperolehi kefahaman yang menyeluruh dan mendalam tentang ilmu tauhid, ilmu mantik, ulum Al-Quran dan juga ulum Al-Hadis. Yang kedua, mengaplikasikan secara menyeluruh dan mendalam prinsip dan metodologi bidang usuluddin untuk memahami Al-Quran, hadis dan isu-isu semasa. Dan yang ketiga, menghubungkaitkan nilai dan prinsip utama dalam bidang usuluddin dengan kehidupan individu, masyarakat dan juga negara. Okey, menguasai sepenuhnya kemahiran berfikir dan membuat keputusan dan bertindak berdasarkan kepada objektif, rasional, sistematik yang bersesuaian dengan nilai dan prinsip utama dalam bidang usuluddin. Okey, prospek kerjaya. Kalau kita ambil bidang usuluddin ni, apa pula prospek kerjaya? Okey, sama sebagai guru atau pensyarah, pegawai Hayat Islam, imam, wartawan, pakar motivasi dan juga pentadbir. Okey, tadi syariah, usuluddin. Sekarang kita lihat pula kepada subjek sejarah. Pilihan yang seterusnya adalah subjek sejarah. Okey, untuk subjek sejarah, okey, penggal pertama kita akan belajar sejarah dunia 1500 tahun sehingga 1955 tahun. Penggal kedua kita akan belajar sejarah Islam 500 hingga 1918 dan kita ada kerja khusus. Penggal ketiga sejarah Malaysia dan juga Asia Tenggara. Okey, apa keistimewaan subjek sejarah? Okey, pertama, mata pelajaran ini berupaya untuk membantu pelajar memahami konsep, pemikiran dan falsafah sejarah. Yang kedua, menguasai kemahiran sejarah seperti pengetahuan sejarah, menakul, komunikasi idea dan fakta sejarah. Dan yang ketiga, melakukan penyelidikan sejarah. Okey, antara tokoh-tokoh, okey, saya share kat sini antara tokoh-tokoh yang bergraduat dalam bidang sejarah antaranya Tan Sri Mustafa Kamal, tokoh korporat, Profesor Emeritus Tan Sri Hu Kai Kim, Profesor Sejarah terkenal, Profesor Emeritus Datuk Nik Hassan bin Nik Suhaimi, Profesor bidang arkeologis. Okay. Apa pula prospek kerjaya?
sebagai pegawai tadbir diplomatik, peguam, arkeologis, guru, pensyarah, pegawai arkib. Universiti mana pula yang sesuai untuk kita sambung belajar dalam bidang pengajian ni? Kita boleh sambung kalau Universiti Awam ada Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Melaya, Universiti Islam Antarabangsa, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Sains Malaysia, Universiti Utara Malaysia dan Universiti Malaysia Sabah. Itu untuk mata pelajaran sejarah. Sekarang kita beralih kepada mata pelajaran geografi. Untuk mata pelajaran geografi, ada penggal pertama, kedua dan juga ketiga. Setiap penggal dibahagikan kepada dua bahagian, bahagian A dan juga bahagian B. Kalau kita lihat dekat sini, untuk penggal pertama, bahagian A, pelajar akan didedahkan dengan alam sekitar fizikal. Bahagian B pula, alam sekitar manusia. Penggal kedua, alam sekitar fizikal, tapi lebih kepada fokus kepada sistem atmosfera dan sistem hidrologi. Bahagian B, alam sekitar manusia, pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar, globalisasi ekonomi dan kerjasama serantau. Untuk penggal ketiga, bahagian A, alam sekitar fizikal, sistem ekologi, saling kebergantungan sistem. Bahagian B pula, alam sekitar manusia, dia melihat kepada impak alam sekitar dan pengurusannya. Dan akhir sekali, pelajar perlu membuat kerja khusus. Apa pula keistimewaan subjek geografi? Pertama, dia dapat mengaitkan dengan kehidupan manusia masa kini dan akan datang. Menghargai, memahami bentuk muka bumi dan pengaruhnya kepada manusia. Yang ketiga, menghubungkaitkan antara alam sekitar dan juga manusia. Dari segi prospek kerjaya, pegawai pemetaan di Jabatan Pemetaan, pegawai alam sekitar di Jabatan Alam Sekitar, perancang bandar, pegawai perhutanan, guru atau pensyarah, penguatkuasa alam sekitar, juru ukur, pegawai di Jabatan Saliran dan Pengairan. Dekat mana boleh sambung? Kalau di Universiti Awam, UKM, UM, UPSI, Universiti Sains Malaysia, Universiti Malaysia Sabah, Universiti Malaysia Sarawak, Universiti Putra Malaysia dan Universiti Malaysia Kelantan. Dan subjek yang seterusnya adalah subjek ekonomi. Untuk subjek ekonomi, untuk penggal pertama kita akan belajar mikroekonomi, penggal kedua makroekonomi dan penggal ketiga ekonomi Malaysia dan kerja khusus. Apa keistimewaannya untuk subjek ekonomi? Subjek ini memfokuskan pelajar agar dapat memahami konsep dan teori ekonomi. Yang kedua, mengumpul maklumat ekonomi dari pelbagai sumber, menganalisis dan membuat penilaian. Dan yang ketiga, menyampaikan maklumat dan idea ekonomi dalam bentuk yang sesuai. Dan yang terakhir, memperolehi kemahiran insaniah melalui pembelajaran kendiri. Prospek kerjaya, guru, pensyarah, broker saham, penganalisis ekonomi, perancang ekonomi, penyelidik dan juga pegawai bank. Itu untuk subjek ekonomi. Kita pergi kepada pengajian perniagaan. Untuk pengajian perniagaan, 3 penggal. Penggal pertama, bahagian A, pelajar akan didedahkan dengan perniagaan dan perniagaan, iaitu perniagaan dan persekitarannya, pengeluaran dan pemasaran, kewangan dan sumber manusia. Bahagian B pula adalah pengurusan, iaitu dari segi aspek pengurusan, perundangan perniagaan, kemahiran komunikasi dan pembuatan keputusan. Untuk bahagian C, murid akan didedahkan tentang keusahawanan, perancangan perniagaan, perniagaan antarabangsa, etika perniagaan dan tanggungjawab sosial. Apa keistimewaan untuk subjek perniagaan?
pertama dapat memahami dan menghayati bidang perniagaan dan pengurusan serta peranan dan sumbangannya terhadap masyarakat dan negara. Yang kedua, memahami fungsi perniagaan yang merangkumi bidang pengeluaran, pemasaran, kewangan dan sumber manusia. Yang ketiga, memahami dan menghayati peranan, fungsi, tugas pengurusan dalam organisasi perniagaan. Seterusnya, memahami dan menghayati bidang keusahawanan. Maksudnya kat sini dia dapat membina kemahiran, belajar menceburi bidang keusahawanan dan seterusnya menghayati peranan perniagaan dalam pasaran antarabangsa. Prospek kerjaya. Eksekutif pemasaran, eksekutif kewangan, eksekutif operasi, eksekutif sumber manusia, pegawai keuangan, penyelidik, usahawan, pegawai takbir, industri perbankan dan juga hartanah. Itu untuk subjek pengajian perniagaan. Kita pergi kepada seni visual. Seni visual. Cikgu yang terakhir, pilihan subjek yang terakhir. Untuk seni visual ini, penggal pertama, pelajar akan didedahkan dengan pembelajaran teori dan apresiasi seni visual. Penggal kedua, pembelajaran lukisan dan pengkaryaan dan perekaan. Penggal ketiga, kerja khusus iaitu pembelajaran menghasilkan karya seni mengikut disiplin seni. Keistimewaan subjek ini. Pertama, mengetahui serta memahami bidang seni visual dalam dan luar negara. Yang kedua, mengekspresasikan idea kreatif dan inovatif. Yang ketiga, meneroka ilmu menerusi rujukan eksperimentasi dan eksplorasi. Maksudnya kat sini, dia akan membantu pelajar-pelajar mengemukakan pemikiran kritikal dan analitikal dalam perbincangan berkenaan dengan perbahasan seni. Dari segi prospek kerjaya, pensyarah atau guru, pelukis, pelukis, pengkarya bebas, pengusaha kraf dan juru gambar. Ini kita dah lihat pilihan-pilihan mata pelajaran dalam bidang sosial. Untuk ingat mata pelajaran pengajian merupakan mata pelajaran wajib dalam bidang sains sosial. Sekarang kita beralih kepada syarat kemasukan. Kita lihat dahulu syarat am. Syarat am yang pertama adalah lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam bahasa Melayu. Syarat yang kedua, berumur antara 17 hingga 20 tahun. Sekarang kita lihat kepada syarat khusus. Untuk syarat khusus, aliran sains sosial bagi sekolah menengah harian lulus SPM mendapat 3 kepujian dengan jumlah mata grade tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran berikut, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kesusastraan Melayu atau literature in English, sejarah, geografi, pendidikan seni visual, komunikasi visual, seni halus, teater, reka bentuk, pendidikan musik, seni tari, pendidikan Islam, moral, matematik atau matematik tambahan, prinsip perakaunan, sains atau sains tambahan dan juga salah satu mata pelajaran teknik atau MPV, iaitu Tauhid Islam atau pendidikan Al-Quran dan Sunnah atau pendidikan Syariah Islam, bahasa Arab atau bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Iban, bahasa Kadazan Dusun, English for Science and Technology, pengajian keusahawanan atau sains sukan atau sains rumah tangga atau sains komputer atau grafik komunikasi teknikal, asas kelestarian, pertanian, ekonomi atau perniagaan. Maksudnya dalam banyak-banyak subjek yang cikgu cakap ni, awak perlu dapat 3 kepujian di mana jumlah grade mata pelajaran tersebut tidak melebihi 18 unit. Bagi aliran sekolah menengah kebangsaan agama atau sekolah menengah agama bantuan kerajaan,
keseluruhan perlu lulus SPM, mendapat grade D bagi mata pelajaran bahasa Arab, mendapat 3 kepujian dengan jumlah mata grade tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran berikut. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Pilih 3 subjek yang mana tidak mendapat kepujian dan bila total semua tidak melebihi 18 unit. Okay. Right. Kita pergi pula kepada Sekolah Praksama Penuh bagi Kolej Sultan Alam Shah Kisas atau Sekolah Menengah Agama Persekutuan. Okay. Lulus SPM, mendapat grade C bagi mata pelajaran bahasa Arab, mendapat 3 kepujian dengan jumlah mata grade tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran berikut. Ada 5. So, pilih 3 mata pelajaran yang kita dapat kepujian. Dan bila kita totalkan, dia tidak melebihi 18 unit. Okay. Alright. Inilah dia cara pengiraan kemasukan tingkatan 6 wajaran mata grade sijil pelajaran Malaysia. Kalau dapat grade A, nilai purata, nilai grade purata keseluruhan adalah 1, A plus 1, A minus 2, B plus 3, B 4, C plus 5, C 6, D7, E8 dan G9. Okey, kalau kita lihat tadi cikgu cakap kan, contohnya yang inilah. Kita beri contoh yang ini, sekolah menengah harian biasa. Mendapat 3 kepujian dengan jumlah mata grade tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran. Contoh, kita dah lulus SPM. So, kita pilih lagi 3 mata pelajaran. Okay, yang mana kita dapat kredit yang baik. Okay, contoh sejarah, agama Islam dan juga kita katakanlah ekonomi. Okay, sejarah kita dapat A+. A+ nilai dia 1. Okay, kemudian pendidikan Islam kita dapat A, nilai dia pun tetap 1. Okay, ekonomi, katakanlah ekonomi kita dapat B+, nilainya 3. Jadi campur 1. Okay. Sejarah nilai grade dia 1, pendidikan Islam pun 1 dan 2, campur dengan ekonomi tadi kita dapat B+. So nilai grade dia 3. So nilai grade kita 5. Itu dah membolehkan dan melayakkan kita untuk masuk ke tingkatan 6 dalam bidang aliran sains sosial. Okey. Setakat itu saja dari cikgu. Semoga video ini bermanfaat dan boleh membantu kita untuk membuat perancangan selepas habis SPM, terutama sekali untuk anak-anak yang akan menduduki SPM tak lama lagi bagi kohort 2020. Sekian sahaja daripada cikgu. Semoga kita berjumpa lagi untuk video akan datang. Okay, bye bye. See you in next video. Bye.